Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini 4 Ramadan, kita bersamaan dengan 27 April 2020 ini, kita bersiaran sekali lagi bersama slot bicara keluarga. Okay. Dan pada pagi ini kita akan membicarakan berkaitan dengan menyambut Ramadan bersama keluarga di waktu Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Okay. Dan saya ingin mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan ya dengan memberi salam Ramadan Karim. Marhaban ya Ramadan, dan semoga kita semua berjaya melalui Ramadan kali ini yang dalam keadaan yang agak unik bersama-sama keluarga dan juga seluruh umat Islam di dunia. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang satu tajuk, bagaimana kita nak menyambut Ramadan ini bersama keluarga kita. Ya, sememangnya kita tidak dibenarkan keluar, kita kena stay at home dan kita bersama-sama keluarga 24 jam, dan maka dengan itu kita ingin mendengar ataupun ingin mendapatkan tips-tips bagaimana untuk mengendalikan ataupun menguruskan waktu Ramadan ini bersama keluarga dengan jayanya. Okay. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama dengan seorang murabbi, ya, seorang pendakwah, seorang pendidik, ya, yang telah pun mewakafkan hidup dia untuk amal makruf nahi mungkar, untuk berbicara, untuk mengajar umat berkaitan dengan pelbagai aspek, terutama sekali wanita dan keluarga. Beliau yang saya maksudkan adalah Datin Ustazah Aminah Zakaria, iaitu pengerusi Pertubuhan Persatuan Salimah Malaysia, dan Datin Ustazah Aminah Zakaria adalah merupakan ahli majlis istisyari Wadah Pencerdasan Umat, Wadah, dan Datin juga adalah merupakan mantan Ketua Helwa ABIM. Ya. Dan saya mengalu-alukan Assalamualaikum Datin Ustazah Aminah, dan saya ingin maklumkan di sini bahawasanya slot Ustazah ini dilakukan secara rakaman di rumah beliau. Okay. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin memberi laluan kepada Ustazah untuk membicarakan tentang menyambut Ramadan bersama keluarga di waktu PKP ini. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang hadirin yang dihormati, pada hari ini kita akan bincang satu tajuk yang penting berhubung dengan keadaan kita pada hari ini, iaitu bagaimana kita menyambut Ramadan bersama keluarga di masa PKP ini. Ini saya fikir ini adalah tajuk yang penting untuk kita bincangkan pada hari ini. Jadi saya akan bincangkan tajuk ini dari 4 aspek. Yang pertama, kita hendaklah memahami 4 perkara sebelum kita meneruskan huraian tajuk ini, iaitu kita perlu fahami apa itu Ramadan, apa itu keluarga, apa itu PKP, dan apa itu saum. Bila kita faham 4 perkara ini, insya-Allah kita akan faham segala benda yang perlu kita lakukan untuk memanfaatkan kehadiran kita dalam suasana baru dalam hidup kita, itu PKP ini. Jadi yang dikasihi sekalian, kita akan mulakan
perbincangan kita, iaitu pertama sekali kita perlu memahami apa itu Ramadan. Ramadan adalah suatu anugerah Allah yang terbesar untuk hamba-hambanya yang pintar untuk memanfaatkan saat-saat 30 hari ataupun 29 hari ini untuk mereka mengisi sepenuhnya dengan amalan-amalan yang paling istimewa, yang terbaik untuk menjadi bekalan mereka untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu digelar Ramadan ini merupakan raja segala bulan. Allah SWT menerangkan kenapa Ramadan ini penting. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan ialah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Hudal linnas, akan menjadi pertunjuk, akan menjadi pembimbing, akan menjadi cahaya untuk menyuluh hidup manusia untuk sampai kepada matlamat yang sebenar. Itulah keridhaan Allah. Wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran ini merupakan sebuah kitab yang akan memberi segala penerangan yang detail tentang petunjuk yang akan diberikan kepada orang-orang yang menyambut Ramadan ini. Wal Furqan, dan Al-Quran ini juga mengandungi kandungan yang dapat membezakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang baik dan yang buruk. Jadi sebab itu Al-Quran, Ramadan ini menjadi suatu hari yang sangat, suatu bulan yang sangat penting. Ya, jadi di dalam Al-Hadis, baginda Rasulullah SAW menceritakan betapa hebatnya Ramadan ini. Bukan sahaja Ramadan ini disambut kedatangannya oleh manusia, tetapi makhluk-makhluk lain juga turut menyambut kedatangan Ramadan ini, sebagaimana diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, idza halla hilalul Ramadan, apabila timbul anak bulan Ramadan, sahal arsyu, akan bertempiklah oleh arash, wal kursi, dan kursi, wal malaikah, dan para malaikat, wa madunahum, dan selain daripada mereka itu. Ini Allah sebut makhluk-makhluk yang agung-agung, yang besar-besar, yang menyedari kehebatan anugerah Allah, iaitu Ramadan, untuk umat-umatnya yang pintar, yang cerdik, yang tahu tentang nilai bulan Ramadan. Apa mereka berkata? Iaitu arash, kursi, malaikat, dan selain daripada mereka itu, yaqulun, mereka berkata, tuba li ummati Muhammad, berbahagialah umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bima indallahi ta'ala minal karamah, disebabkan Allah menyediakan di sisinya segala kemuliaan, minal karamah. Wastaghfarat lahumus syamsu, matahari akan memohon keampunan untuk umat Muhammad yang memanfaatkan bulan Ramadan. Ya, wal qamar wal kawakib, begitu juga bulan dan begitu juga bintang-bintang, semua sekali mendoakan ataupun berbangga dengan kedatangan Ramadan ini. Wattuyur fil hawa, begitulah burung-burung di udara. Wasamak fil ma, begitulah hidup-hidupan, segala ikan, segala semua hidup-hidupan di dalam air. Wa kullu dhi ruhin ala wajhil ard, dan begitulah semua makhluk yang ada roh, segala binatang, segala ayam, segala itik, segala kambing, segala binatang yang ada roh, semua sekali bersorak apabila datang Ramadan, di atas keistimewaan yang Allah sediakan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Wa kullu dhi ruhin fi ala wajhil ard, dan semua makhluk yang berada roh di atas muka bumi.
fil lail wan nahar. Bukan waktu siang saja, bukan waktu malam saja, tetapi makhluk-makhluk ini bersorak, bertempik, berdoa untuk orang yang menyambut Ramadan ni sepanjang malam dan sepanjang siang. Illa syayatin, kecuali syaitan-syaitan, alaihimul la'nah, yang dilaknat. Fa idza asbahu la yatrukullahu ta'ala lil malaikah. Apabila mereka pagi-pagi, bangun pagi, Allah tidak meninggalkan, la yatrukullahu ta'ala ahadan minhum illa yaghfirulah. Allah tidak tinggal seorang pun di antara umat Nabi Muhammad yang merebut, yang melaksanakan tanggungjawab bulan Ramadan ini, semua sekali Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka. Wa yaqulullahu ta'ala lil malaikah, dan Allah akan berfirman kepada para malaikat. Apa Allah firman? Ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadikanlah selawat kamu, doa kamu, dan segala istighfar kamu untuk umat Nabi Muhammad di sepanjang bulan Ramadan ini. Ini adalah suatu hadis yang menggambarkan bagaimana seluruh makhluk mendoakan untuk umat Nabi Muhammad yang menggunakan, memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang Allah ridai. Tapi kalau yang tak puasa, kalau yang tidak menunaikan tanggungjawab, tak semayang dan sebagainya, itu tak termasuklah di dalam mereka yang didoakan oleh makhluk-makhluk tadi. Kemudian yang kedua, kita mesti faham apa itu keluarga. Sebab tajuk kita tadi, bagaimana keluarga menyambut Ramadan. Keluarga ni selalu kita dah tahu dah. Tapi sebenarnya keluarga perlu kita faham merupakan insan-insan yang dianugerahkan oleh Allah, yang dirancang oleh Allah sejak azali lagi untuk menjadi insan-insan yang rapat dengan kita. Sama ada ibu bapa kita, sama ada pasangan kita, suami kita, isteri, ataupun anak-anak cucu kita, itu adalah keluarga. Sebab itu keluarga ini adalah merupakan anugerah Allah, amanah Allah, yang Allah pertanggungjawabkan kepada ketua-ketua keluarga, sebagai bapa dia dan siapa-siapa yang menjadi waris dalam keluarga itu, untuk benar-benar menjaga agar keluarga ini termasuk di dalam golongan orang yang diridai oleh Allah. Sebab itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu sendiri dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Jadi sebab itu hendaklah kita menjadi insan-insan yang menjaga keluarga kita supaya jauh daripada api neraka, supaya menjadi keluarga-keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana keluarga ini adalah mereka akan menjadi saham untuk akhirat kita, yang menjadi sedekah, menjadi pahala yang berterusan, atau sebaliknya merupakan suatu bala yang akan berterusan akibatnya bila kita meninggal. Ini berdasarkan suatu ucapan Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, tuba liman mata wa ma tasma'hu dhunubuh wal wailu tawil liman mata wa tabqa dhunubuhu mi'ata amin aw aksar. Berbahagialah siapa yang meninggal dan meninggal bersama-samanya dosanya, dan celaka panjanglah siapa yang meninggal dosanya terus hidup hingga 100 tahun ataupun lebih. Apa makna kata-kata Imam Ghazali ni? Maknanya kalau dia meninggal dengan anak yang saleh, keturunan yang baik, mereka akan beramal berdasarkan didikan dia semasa dia hidup,
sehingga mereka dapat melakukan amal soleh, mendoakan untuk dia walaupun dia sudah berada di alam barzakh, di dalam kubur, terus pahala itu datang. Tetapi andainya ia tidak bertanggungjawab, membiarkan keluarganya pincang, tidak kenal Allah, tidak tahu apa hubungan dia dengan Allah, apa tanggungjawab dia, maka dia meninggalkan keluarga yang jahat. Mereka tidak menunaikan tanggungjawab pada Allah. Mereka hidup dalam keadaan maksiat dan sebagainya. Maka dia meninggalkan sesuatu yang akan terus hidup. Apa dia? Dosa. Dosa dia membiarkan keluarga tidak dididik dengan baik. Maka dia mendapat dosa itu walaupun dia sudah sampai di dalam kubur. Kerana mereka jadi jahat akibat dia mencuaikan tanggungjawab dia. Jadi sebab itu kita kena keluarga. Sebab itu kita kena berdoa sungguh-sungguh. Minta Allah Ta'ala jadikan setiap ahli keluarga ini keluarga yang bertakwa, yang beriman, supaya lepas soalan kita di padang mahsyar nanti. Perkara yang ketiga, kita perlu faham apa itu PKP. PKP ini dia punya huraian dia punya apa nama? Maksud dia ialah perintah kawalan pergerakan. Jadi kita selalu tak disuruh kita kawal pergerakan, kecuali di sekolah. Adalah masa rehat, adalah masa belajar. Tapi kawalan pergerakan kali ini kita mesti duduk di rumah, tak boleh keluar. Jadi sebab itu bagi orang-orang yang pintar, dia dapat menggunakan masa ini sebagai masa untuk dia gunakan sepenuhnya untuk menyuburkan hablum minallah dengan hablum minan nas. Bagaimana dia menambahkan ibadat dia, menambahkan pahala dia untuk mencari pahala untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebab dia tak keluar ke mana, duduk di rumah saja 24 jam. Dan begitu juga kalau dulu dia jumpa anak-anak, pagi tak sempat anak bangun, dia sudah keluar kerja. Balik anak dah tidur, dia baru balik. Jadi tak sempat dia nak bermesra, nak berkasih sayang, nak mendidik anak-anak. Inilah masanya. Jadi bagi orang yang pintar, bagi orang Islam yang bijaksana, dia akan menggunakan PKP ini sebagai suatu masa yang terlalu luas untuk dia melakukan hubungan, menambahkan ibadat dia pada Allah, dan dia melakukan berbagai-bagai aktiviti untuk dia mendapat hubungan, mendapat kasih sayang, mengiratkan hubungan dalam keluarga. Itu yang dikatakan PKP. Orang Islam ni ialah orang yang bijaksana untuk mengatur segala apa yang dihadapinya. Kalau dia dalam sibuk, dia sibuk dengan benda-benda yang baik bagi dia. Kalau dia lapang, dia gunakan kelapangan ini untuk kebaikan, pun baik bagi dia. Seterusnya, apa itu puasa? Puasa ialah satu ibadat batin. Kalau sembahyang, kalau zakat, kalau haji, kita nampak. Kalau mengucap 2 kalimah syahadat, kita dengar. Tapi puasa ini, di antara 5 rukun iman, dia ada suatu ibadat yang lain daripada yang lain. Yang lain ibadat positif, tapi puasa ibadat negatif. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi, puasa ini adalah suatu ibadat special yang Allah Ta'ala sengaja atur supaya dalam diri manusia ini ada positif dan ada negatif. Dia positif, dia bersemangat untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Tapi dalam masa yang sama, dia negatif, dia benci, dia tidak suka untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Bila ada positif kepada yang baik, negatif pada perkara yang buruk, maka Alhamdulillah, dia menjadi seorang yang baik, seorang yang bermanfaat. Jadi sebab itu, puasa kita ini hendaklah kita lakukan dengan sebaiknya.
Janganlah puasa lahir saja. Puasa perut saja, tak makan, tak minum. Tetapi kita hendaklah puasa seluruh anggota. Mulut tidak membawang, tangan tidak melakukan perkara-perkara yang diredai, tidak diredai. Begitulah. Kaki tidak pergi ke tempat yang tidak baik. Lebih-lebih lagi di zaman PKP ni, mana nak pergi ke mana? Ke masjid pun tak boleh pergi. Jadi sebab itu kita puasa sebenar-benarnya puasa zahir dan puasa batin. Zahir kita kita henti daripada makan, minum dan sebagainya. Batin kita hendaklah kita perkuatkan. Kita kuatkan hubungan kita dengan Allah. Kita kuatkan hubungan kita dengan keluarga. Kita kuatkan, betulkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ada orang menzalimi diri sendiri. Bila dia melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya dia sedang menzalimi diri dia sendiri. Seterusnya, bagaimana kita nak menyambut puasa ni? Jadi selepas kita memahami 4 perkara tadi, kita faham apa itu Ramadan, apa itu keluarga, apa itu PKP, apa itu puasa. Jadi hendaklah kita rancang. Kita rancang apa matlamat yang kita kehendaki untuk dicapai oleh keluarga sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan, sepanjang kita terperangkap dengan PKP ini. Jadi tentulah matlamat yang terbaik ialah kita cuba merancang satu matlamat yang mempunyai pandangan yang paling jauh. Di samping matlamat sekarang. Apa dia? Iaitu matlamat kita untuk mencari kebahagiaan di dunia ini dan paling penting kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi dalam kita menghadapi suasana PKP ini, kita cuba merancangkan 2 perkara. Pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Kita perkuatkan hubungan kita dengan Allah, perkuatkan ibadat kita, pertambahkan ilmu kita untuk mendapat lebih kita kenal Allah, dan juga kita eratkan hubungan dengan keluarga. Hendaklah kita merancang perkara-perkara yang boleh membina keluarga kita menjadi keluarga yang lebih mesra, lebih bahagia, lebih berkualiti dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak rancang dalam bulan Ramadan ini, iaitu yang sudah Allah sendiri rancang, kita hendaklah berpuasa. Dan kita kena bimbing supaya keluarga kita ini berpuasa zahir dan berpuasa batin. Puasa badan dan puasa hati. Puasa tubuh badan daripada melakukan benda yang membatalkan puasa. Puasa hati, puasa fikiran daripada perkara-perkara yang tidak diridai Allah, daripada hasad, daripada dengki, daripada zalim, daripada penipu dan sebagainya. Itu yang boleh kita lakukan ada hubungan dengan puasa. Kemudian yang kedua, kita buat jadual. Bagaimana kita seisi keluarga nak sambut Ramadan. Sudah tentulah kita mula dengan bangun sahur. Kalau boleh, yang dewasa tu bangunlah awal sikit supaya sempat bertahajud. Kerana tahajud ini merupakan suatu ibadat yang sangat hebat untuk menguatkan personaliti kita. Sebab itu kalau kita baca sejarah Muhammad Al-Fatih, sejarah Salahuddin Ayyubi, dapat kemenangan istimewa dan perjuangan kerana mereka tidak pernah tinggal solat tahajud selain daripada solat 5 waktu biasa. Yang kedua, kita rancangkan kembali kepada Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Jadi sebab itu mari kita menjadi usrah Quraniyah. Usrah Quran. Bagaimana nak jadi usrah Quran? Biasanya kita ke bulan Ramadan berlomba-lomba lah
nak tamat berapa kali Quran. Kita tamat, orang ni 2 kali, orang ni 3 kali, keluarga ni. Tapi bagi saya, untuk manfaat menjadikan generasi Al-Quran, bukan setakat kita merancang nak tamat berapa kali Al-Quran. Tetapi yang lebih penting sekali, kita ada 5 perkara tentang Quran yang perlu kita buat kalau kita nak mencapai matlamat yang tertinggi dari segi interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama, kita bina keyakinan bahawasanya Al-Quran ini ada satu-satunya panduan hidup yang tepat, yang kemuncaknya sesiapa yang berpandu dengan Al-Quran, dia akan menjadi seorang yang khaira ummah, sebaik-baik manusia, setinggi-tinggi martabat. Jadi yakinkan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, bahawa Al-Quran ini merupakan kitab yang mesti kita yakini sebenar-benarnya. Yang kedua, kita belajar membaca dia dengan bacaan yang betul. Betul tajwidnya, betul sebutan makhrajnya dan sebagainya. Yang ketiga, hendaklah kita usaha tadabbur, memahami apa yang kita baca. Janganlah kita baca tentang ayat sedih, tentang ayat azab, tiba-tiba dengan ceria, seronok, senyum. Padahal itu ayat menceritakan tentang azab. Jadi hendaklah kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran itu. Kalau kita tak baca tafsir yang panjang-panjang pun, kita tadabbur setakat menterjemah ayat-ayat itu dan memahami. Itu yang saya nak seru supaya kita ubah cara. Jangan kita hanya membaca saja. Akhirnya jadi burung kakak tua. Burung kakak tua ni dia diajar. Kalau orang datang kata selamat datang. Tiba-tiba satu hari itu orang datang, dia kata pergi balik. Pasal apa? Sebab dia tak faham. Orang datang patut jemput datang. Tiba-tiba dia suruh balik. Dia tak rasa apa-apa sebab dia tak faham. Jadi sebab itu kita jangan jadi baca Quran seperti burung kakak tua. Hendaklah kita angkat martabat yang ketiga. Setelah yakin, setelah boleh baca, kita hendaklah memahami Al-Quran dengan bertadabbur. Dan yang keempat, kita amalkan. Kita doa pada Allah, minta kita dapat baca dengan betul, dapat memahami dengan tepat. Dan yang keempat, doa pada Allah, kita dapat mengamalkan apa yang kita faham dengan amalan yang sahih. Sebab ada juga amalan yang sesat. Dia ada semayang tak payah tunduk bangkit, pakai niat sudah. Itu amalan yang sesat. Jadi sebab itu kita kena berdoa pada Allah. Amalan yang kita lakukan itu amalan yang Allah terima. Cukup dia punya rukun syarat dia, iaitu ada 2 syarat amalan yang diterima. Yang pertama ilmu, yang kedua ikhlas dan iqtida. Itu. Jadi sebab itu hendaklah keluarga, bapa dan ibu mendidik anak-anak ini bersama-sama supaya mereka dapat memahami Al-Quran, dapat menghayati Al-Quran. Dan paling top sekali ialah kalau boleh setiap orang ahli keluarga ini bercita-cita untuk menjadi pejuang Al-Quran, memperdaulatkan Al-Quran di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, bahkan seluruh dunia ini. Itu harapan kita dan cita-cita kita. Jadi sebab itu untuk ini kita kena ada jadual lah. Waktu mana kita baca Quran. Dan yang penting juga hendaklah kita jadual sembahyang berjamaah. Bukan sembahyang saja, kita ni digalakkan berjamaah. Buka puasa berjamaah, bersahur berjamaah, sembahyang berjamaah, tadarus berjamaah, tadabbur berjamaah dan macam-macam lah. Sebab itu yadullah alal jamaah. Yadun yang makna tangan. Apa makna tangan? Pemberian Allah, anugerah Allah terhadap jamaah. Apa maksud? Siapa yang melakukan sesuatu secara berjamaah. Jadi sebab itu hidupkan jamaah di dalam keluarga kita. Jadi itulah antara yang perlu kita lakukan di dalam keluarga kita, khususnya ketika kita terkurung di rumah ketika mentaati PKP ini.
Kemudian saya akan sebutkan juga tentang apakah ciri yang nak kita terap kepada keluarga kita yang kita harapkan menjadi keluarga yang Qur'aniyah, usrah Qur'aniyah. Jadi ada 3 perkara yang mesti kita terapkan pada keluarga ini. Yang pertama sekali, kita bina keyakinan dia. Sebab majoriti manusia ini kebanyakannya mempunyai keyakinan yang salah. Yang betul pun tak yakin benar-benar. Yang tak Islam tu biarlah. Yang Islam ni pun tak benar-benar yakin bahawa Islam ada satu-satunya way of life yang paling tepat untuk kita hayati, untuk kita menjadi umat yang special, umat yang baik. Jadi malah perkara pertama kita kena bina keyakinan, bina akidah. Kalau dalam Islam ni nak bina akidah yang betul, disebut sebagai memberi keyakinan terhadap 6 perkara, 6 rukun iman. Beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan sehingga dia rasa Allah sentiasa melihat dia. Hanya Allah saja yang menentukan segala perkara yang berlaku di dunia ini. COVID-19 ini pun adalah dengan kehendak Allah, takdir Allah. Bagi saya lah, COVID-19 ni ada suatu perancangan Allah untuk stopkan kita. Pasal apa nak stop? Kerana Allah dah nampak manusia ni dah makin melampau. Sudah banyak yang melakukan perkara-perkara yang Allah tak redha. Banyak maksiat berlaku, banyak kecurangan berlaku, banyak kezaliman berlaku, banyak penindasan berlaku. Sehingga orang nak mengucap 2 kalimah syahadat pun tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Dihalau, dibakar, dibunuh, dan sebagainya. Jadi kezaliman sudah bermahrajalela. Jadi sebab itu Allah nak stopkan. Stop sekali ni bukan setakat stop kezaliman. Nak buat baik pun kena stop. Nak pergi haji pun kena stop. Nak buat umrah pun kena stop. Kenapa? Stop segala-gala. Naik kelab stop. Segala maksiat stop. Segala penyelewengan stop. Dan segala kebaikan stop. Supaya apa? Lepas kita stop ni, kita berfikir bagaimana kita nak hidup kembali, nak memulakan penghidupan baru. Jadi sebab itu, hendaklah kita gunakan PKP ini sebagai titik untuk kita renung bagaimana kita membina satu keluarga baru yang diredai oleh Allah SWT dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah. Itu yang dikatakan beriman pada Allah. Seterusnya, beriman pada malaikati, pada malaikat, supaya kita sentiasa hidup memahami bahawasanya malaikat itu sentiasa berada bersama kita, sedang mencatat segala perbuatan kita. Dan malaikat makhluk yang tak pernah buat maksiat. Maka kita tirulah contoh malaikat, menghindarkan diri pada maksiat. Beriman kepada kitab, supaya kita gunakan kitab yang Allah turun tu sebagai panduan hidup kita. Beriman pada Rasul, kita jadikan Rasul itu merupakan idola kita, merupakan panduan kita, merupakan insan yang telah dipilih oleh Allah untuk dijadikan qudwah, dijadikan contoh teladan yang pasti andainya kita hidup bercontohkan cara hidup Rasul, kita menjadi insan yang istimewa. Begitulah seterusnya. 6 rukun iman tu ialah untuk membina kekuatan akidah. Kemudian bila akidah sudah kuat, tidak cukup benda tu dalam dada. Kita kena sebarkan, keluarkan melalui anggota kita. Mulut mengucap 2 kalimah syahadat dengan arti kata syahadah ini betul-betul dia mengucap tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tiada Nabi dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, dengan arti kata hidup dia sentiasa meletakkan Allah di tempat yang tertinggi, Allahu Akbar, dan dia letakkan Rasul sebagai guru yang terhebat, sebagai pembimbing hidup dia.
Itu adalah syahadatain. Sebab itu dua kalimah syahadat ni kalau ditimbang, kata Rasulullah, ambil amalan kebaikan seluruh manusia di dunia ini, letak dua kalimah syahadat di sebelah, lebih berat lagi timbangan dua kalimah syahadat. Hebatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu merupakan amalan lidah, amalan hati yang pertama. Lepas tu kena kita serlahkan bahawa dalam diri ini sudah ada keyakinan pada Allah dan sudah ada keyakinan pada Rasul, berjanji untuk mengikuti Rasul, maka hendaklah kita buktikan dengan sembahyang 5 waktu. Sebab itu sembahyang 5 waktu ni pembeza antara Islam dengan bukan Islam. Orang Islam yang mengucap tapi tak sembahyang, tak ada beza dengan orang yang tak Islam pun kadang-kadang sebut juga la ilaha illallah. Jadi sebab itu sembahyang merupakan bukti bahawa dia telah mengucap dua kalimah syahadat, dia orang yang beriman. Sebab itu dia bangun di akhirat besok, sembahyang dia itu akan menjadi burhan, hujah yang paling kuat untuk dia persembahkan pada Allah bahawa dia adalah hamba yang taat pada Allah. Orang yang tak sembahyang, kata Rasulullah, dia boleh pilih nak masuk neraka berketuakan Fir'aun ataupun Qarun ataupun Haman ataupun Ubay bin Khalaf. Kenapa 4 orang ini disebut oleh Rasulullah sebagai imam-imam yang akan diikuti oleh orang yang tak sembahyang? Kerana kebanyakan orang tak sembahyang ni ada 4 sebab. Pertama, sama ada dia pangkat tinggi, dia orang besar, macam Fir'aun, dia mengaku dia Tuhan, maka dia tak perlu sembahyang. Jadi siapa-siapa yang berpangkat, sibuk dengan pangkat sampai berasa besar dengan pangkat sampai tak sembahyang, tu imam dia tunggu. Siapa? Ialah Fir'aun. Yang kedua, Qarun, orang yang kaya, sibuk dengan harta, banyak nak urus sehingga tak sempat sembahyang, tu imam dia ialah Qarun. Yang ketiga, Haman. Siapa Haman? Ialah menteri Fir'aun. Kalau Fir'aun mengaku dia mempunyai kuasa yang tertinggi sebagai Tuhan, maka menteri dia orang yang terlalu sibuk. Maka orang yang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan mesyuarat dan sebagainya sampai tak sembahyang, tunggulah, tu imam dia ialah Haman. Ubay bin Khalaf ni siapa? Orang biasa. Nak kata pangkat besar pun tak. Nak kata kaya pun tak. Nak kata sibuk pun tak. Duk main haji bawah pokok aja. Tapi tak sembahyang. Maka ada juga tu imam dia, Ubay bin Khalaf, orang munafik. Jadi sebab itu sembahyang adalah bukti paling kukuh untuk kita persembahkan pada Allah bahawa saya orang yang beriman, bertakwa. Kemudian kita teruskanlah membina keluarga kita dengan perkara yang ketiga. Inilah yang akan kita lakukan bulan Ramadan ni. Untuk membina syakhsiah seseorang, mesti dia melakukan ibadat puasa. Apa itu puasa? Suatu ibadat pengukuhan hati yang negatif terhadap benda yang Allah tak redha. Kita tidak suka pada benda yang Allah tak redha, maka kita berlatih melalui bulan puasa. Seterusnya ialah zakat. Itu merupakan ibadat harta untuk kita sama-sama menikmati anugerah Allah. Allah marah kalau kita kaya seorang, membiarkan orang lain menderita tanpa kita ada perasaan untuk menolong dan sebagainya. Sebab itu, siapa yang tidur lena sedap sedangkan dia tahu jiran sebelah dia tidur dan kelaparan, maka dia tidak dianggap sebagai seorang yang mukmin yang sebenar, mukmin yang sempurna. Begitulah seterusnya dengan ibadat haji dan sebagainya. Jadi maknanya untuk membina keluarga kita kena melakukan tiga perkara. Yang pertama, kita perkukuhkan akidah dia. Yang kedua, kita perkukuhkan amal dia, ibadah dia. Dan yang ketiga, kita perkukuhkan kepribadian dia, akhlak dia. Supaya akhlak dia dengan Allah, Masya Allah, seorang hamba yang taat dan patuh pada Allah,
dan akhlak dia dengan sesama manusia pun alhamdulillah. Sebagai seorang, kalau dia sebagai seorang anak menjadi anak yang taat, anak yang saleh salihah, anak yang bergaul dengan ibu bapa dia dengan penuh sopan, dengan penuh akhlak. Begitulah juga kalau dia seorang bapa, jadi bapa yang bertanggungjawab. Kalau dia seorang ibu, menjadi seorang ibu yang salihah. Kalau dia seorang yang datuk, menjadi datuk yang mendidik anak cucunya kepada jalan yang baik. Begitulah. Akhlak ini adalah merupakan kemoncak ajaran Islam. Allah tidak heran kalau kita sembahyang sampai hitam dahi pun. Kalau kita puasa sampai sepanjang tahun pun, kalau akhlak kita buruk. Kita dalam hidup hari-hari pun begitu. Kita tengok satu orang kuat sembahyang, kuat puasa, pergi umrah tiap-tiap tahun, tapi perangainya huduh. Kita tidak akan terima. Walaupun ibadatnya kuat, tapi akhlaknya buruk. Sebab itu kita kena faham, akhlak adalah kemoncak ajaran Islam. Sebab itu Rasulullah isytiharkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya, bila disebut hanya tu maknanya tak ada sebab lain. Hanya satu je aku dihantar ke dunia ini, ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang ni supaya manusia di dunia ini mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini tujuan Rasul. Sebab itu Rasul bukan dihantar untuk orang Arab saja, untuk seluruh alam. Cuba gambarkan, andainya seluruh alam ini semuanya berakhlak mulia. Masya Allah. Jadi untuk kita menjaga akhlak ni ada dua perkara. Pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Dengan Allah, kita yakin pada Allah. Kita mengaku Allah pencipta kita. Allah bagi rezeki kita. Kita datang dari Allah. Kita akan pulang kepada Allah. Dan Allah menyediakan tempat yang istimewa untuk mereka-mereka yang menjaga sepanjang hidup dia, supaya dia tidak melakukan perkara yang tidak diridai. Yang kedua, hablum minan nas. Hablum minan nas ni senang je. Buat pada orang apa yang kau suka, orang buat pada kau. Kalau kita suka orang tolong bila kita susah, kita tolong orang. Kita suka orang ajar kalau kita tak tahu, kita ajar orang. Kita suka orang bantu kita bila kita dalam dalam kefakiran dan kemiskinan, kita bantu orang. Jadi maknanya tepuk dada, tanya apa yang kita suka, itulah kita buat pada orang. Jadi bila itu dapat kita lakukan, maka kita sudah mempunyai akhlak yang mulia. Dan Rasulullah isytiharkan, orang yang jaga akhlak dia ni, disediakan untuk dia sebuah istana di kemoncak syurga. Masya Allah. Orang yang tidak berdusta dibina istana di taman syurga. Orang yang tidak bertengkar, walaupun dia benar, dia betul, tapi dia tak suka bertengkar, dibina untuknya istana di tengah syurga. Tapi orang yang menjaga akhlaknya, menjaga tingkah lakunya, tutur katanya, menjaga hatinya, menjaga fikirannya, tidak berfikir benda-benda yang tidak baik, maka Allah bina untuknya istana di kemoncak syurga. Jadi saya menyerulah pada diri saya, pada semua ahli keluarga yang terperangkap dengan PKP ini, dan kita sudah dianjurkan, ditakdirkan oleh Allah dan terperangkap dalam keadaan kita masuk bulan istimewa. Maka gunalah bulan Ramadan ini, doa banyak-banyak pada Allah, minta Allah kurniakan kepada seluruh ahli keluarga kita ini iman yang sekuat-kuatnya, berasa seronok untuk melakukan amal soleh, dan dari iman yang kuat, amal yang soleh, kemoncaknya melahirkan akhlak yang mulia. Andainya kita sudah dapat membina sebuah usrah, sebuah keluarga yang beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia, maka kita sudah mencapai
matlamat kemuncak yang dicita-citakan oleh orang yang pintar di dalam dunia ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita telah mendapat bimbingan dan juga tips-tips daripada ustazah, daripada seorang yang banyak pengalaman, okay? Dan saya sungguh terharu dan saya sungguh kagum kerana semua yang telah dibicarakan oleh ustazah tadi memberikan peringatan yang amat berguna untuk kita semua, terutama sekali sebagai ibu dan juga sebagai orang yang menguruskan rumah tangga paling banyak, paling besar peranannya semasa PKP ini. Alhamdulillah ustazah telah pun menyebut tentang bagaimana kedatangan Ramadan ini disambut, ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di seluruh dunia, kerana hebatnya Ramadan ini dia adalah dapat dirasai oleh umat yang pintar. Okay? Umat yang pintar. Di mana umat yang pintar ini sahaja yang boleh melihat kehebatan ataupun boleh menggunakan, boleh mengaplikasikan, boleh memperanankan menjalankan peranan dengan cukup sempurna semasa bulan Ramadan dengan berpandukan Al-Quran. Mana Al-Quran adalah sebagai satu petunjuk, sebagai menyuluh dan menjadi cahaya kepada hidup kita. Dan ustazah juga telah menyentuh ya bagaimana kita nak membina keluarga dalam bulan Ramadan ini, sama ada PKP ataupun tidak. Maka tiga perkara yang ustazah sentuh, iaitu mengukuhkan akidah. Mengukuhkan akidah ini adalah tanggungjawab ibu dan ayah lah kepada anak-anak. Ya, pastikan waktu Ramadan inilah kita nak memperkukuhkan akidah melalui solatnya, melalui ngajinya dan sebagai zikir dan sebagainya. Dan yang kedua, ustazah juga menyentuh tentang amalan. Okay, mengukuhkan amalan. Jadi pada bulan Ramadan ini kita tahu semuanya berpuasa. Jadi mengamalkan ataupun membolehkan amalan puasa itu berlaku dengan sempurna, dengan mendapat sepenuh-penuh manfaat atas amalan puasa itu. Dan yang ketiga yang ustazah sebut dengan banyak adalah mengukuhkan kepribadian. Kepribadian ni adalah akhlak. Okay? Akhlak. Jadi akhlak ni adalah kemuncak kepada agama. Kepada agama Islam, akhlak individu itu adalah kemuncak. Jadi ustazah ada menyebut akhlak ini jangan kita fikirkan akhlak anak-anak saja, akhlak ibu, akhlak ayah dan akhlak datuk, akhlak kita ataupun ibu ayah dengan jiran. Akhlak ni merangkumi keseluruhan. Jadi ustazah memberi kita panduan supaya kita boleh membina keluarga kita, terutama sekali waktu PKP ini di mana kita mempunyai masa yang sangat banyak dan mempunyai ruang yang sangat besar untuk kita membina keluarga kita zahir dan batin. Zahir dan batin. Jadi kita tidak fokus saja kepada puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi juga secara batin, secara rohaniahnya, maka kita juga boleh ataupun perlu mendidik, menyelit kepada anak-anak tentang sedekah, tentang amalan-amalan dan nilai-nilai murni yang lain. Okay, jadi pihak WAP TV mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datin Ustazah Aminah Zakaria kerana telah bersedia ataupun berkongsi bicara yang cukup mantap pada pagi ini, dan saya mendoakan agar semua penonton dapat memanfaatkan apa yang ustazah bicarakan tadi. Dan alhamdulillah, sekali lagi ucapan terima kasih kepada ustazah, dan alhamdulillah ingin saya maklumkan bahawa WAP TV ini bersiaran setiap hari
dengan pelbagai slot dan pelbagai pengisian daripada pelbagai pihak. Jadi dengan itu kita berakhirlah sudah siaran kita pada pagi ini bagi slot bicara keluarga untuk pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.